Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kita lakukan kerana Allah Ta'ala. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju. Soleha punya link page live pada petang ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha hari yang ke-54 pada sesi tahun 2021. Alhamdulillah. Tajuk hari ini adalah tenang itu menang. Okey. Adakah anda dapat dan juga rasa excited dengan tajuk hari ini? InsyaAllah. Sebelum tu, jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada hari ini, insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey, hai, ada siapa ni? Hai Kak Syawira, hai Kak Mariam, hai Kak Mai, hai Kak Zamila. Okey, alhamdulillah. Thank you sebab sudi menemani live pada petang ini. InsyaAllah. Tajuk kita pada petang ini adalah tenang itu menang. Memang kita tahu orang yang sentiasa tenang, jiwa dia akan sentiasa rasa dekat dengan Allah. Orang yang tenang ni dia akan dapat selesaikan masalah dia dengan sangat berkesan berbanding orang yang selalu stres, selalu gelabah, selalu kelang kabut. So kita kena tenang. Kalau kita tenang, insya-Allah fikiran kita dapat fokus, fikiran kita dapat tumpu apa yang kita nak buat saat itu, insya-Allah. So orang yang tenang ni pasti dia akan menang. Orang yang gelabah ni selalu dia tak dapat pun nak settle masalah dia. Malah dia makin stres dan dia tak jumpa pun jalan penyelesaian. So untuk kita semua usahawan, untuk kita semua ibu-ibu, umi-umi, bonda-bonda di luar sana, insya-Allah kita kena selalu tenang untuk menghadapi kerana anak-anak kita. Kita kena tenang urus rutin harian kita. Kita kena tenang uruskan keluarga kita. Tenang uruskan bisnes kita, insya-Allah. Tenang itu bukan bererti kita tak perlu buat apa-apa. Ramai yang silap. Ramai yang kata tenang, tak apa, relax. Relax lah, Allah kan ada. Tetapi usaha dia tak ada. Tindakan dia tak ada. Apa yang Soleha nak highlight petang ni, tenang itu menang adalah bermaksud kita akan tenang selepas kita telah berusaha untuk lakukan yang sebaik-baiknya. Orang yang tenang ni akan sentiasa jumpa jalan penyelesaian. Orang yang tenang ni dia akan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting, orang yang tenang ni rezeki dia akan sentiasa masuk mencurah-curah. Kerana rezeki sukakan orang yang bertenang. Rezeki sangat sukakan orang yang berusaha. Kita berusaha dan bertenang, kita gabungkan dalam satu situasi, barulah kita akan faham konsep tawakal yang sebenarnya. Tawakal yang sangat dituntut oleh Islam. Bukannya kita tenang, kita tak buat apa-apa. Kita tenang, kita tahu tidur makan je. No, itu salah. Tetapi biarlah kita dalam keadaan tenang, tetapi kita dah usaha pelbagai cara untuk menyelesaikan segala masalah kita. Sebab tu bila kita tenang ni, sebab kenapa bila kita tenang rezeki masuk laju. Sebab bila kita tenang, insya-Allah kita tenang, kita tadah tangan, kita bersyukur, kita ucapkan terima kasih kepada Allah. Berbanding orang yang kelang kabut, yang selalu gundah gulana ni, sampaikan dia nak solat pun solat yang lewat waktu. Nak solat pun kadang-kadang dia bagi alasan tak sempat solat. Mengaji apatah lagi. Sebab tu orang yang tenang, dia sentiasa berdamping dengan Al-Quran. Dia selalu melakukan solat sunat di dalam kehidupan dia. Orang yang tenang ni banyak amalan yang dia jaga, connection dia dengan Allah, zikrullah dia,
kalamullah dia, selawat dia, istighfar dia, insya-Allah inilah baru tenang. Tenang itu menang. Sebab jiwa, kalau kita jiwa tak tenang, macam mana rezeki nak masuk? Rezeki hanya akan masuk kepada orang yang bertenang sahaja. Contohlah hidup kita banyak masalah, hutang bertimpa-timpa. Dah banyak hutang and then kita pinjam lagi hutang dekat orang. So hutang kita bertimpa-timpa, hidup kita tak pernah nak aman sebab hidup kita dalam ketakutan. Kita takut long datang rumah kita nak minta, nak tuntut hutang. Kita takut jiran sebelah rumah kita yang kita hutang beratus-ratus, beribu-ribu, bertahun-tahun tu tak pulang-pulang lagi. So tu hutang ni kita hendaklah perlu settlekan. Sebab selagi kita tak settlekan hutang kita dekat dunia ni, kita tak boleh meninggal dunia dalam keadaan tenang. Dan hari akhirat pun amalan kita, hari penghisapan kita ni susah Allah nak perkenankan dan Allah nak ampunkan dosa kita sebab kita masih ada hutang dengan orang. Sebab tu ketika di dunia ni, settlekan segala hutang-hutang supaya hidup kita tenang. Settlekan segala amanah-amanah yang tertunggak supaya hidup kita nanti tak dituntut di hari akhirat kelak. Dan bila kita tenang, insya-Allah kematian kita pun akan berada dalam husnul khatimah. Bila kita tenang, insya-Allah rezeki mudah masuk, kita dapat rezeki barakah, bukan kita dapat hasil curi, bukan kita cari rezeki tu dengan hasil yang syubhah. Sebabnya bila orang yang dia dah habis buntu dah, dia sanggup lakukan apa saja untuk capai apa yang dia nak. Kita tak mau macam ni. Sebabnya Islam ajar biarlah kita sedikit, rezeki kita sedikit, tetapi rezeki itu berkat. Jalannya adalah jalan yang berkat. Dan kita sendiri tenang bila ada sedikit tu kita tenang dan kita rasa cukup. Sebab Allah yang maha mencukupkan. Berbanding orang yang banyak harta, banyak duit, tetapi dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hidup dia sangat kucak-kacir, hidup dia tak tentu arah, hidup dia serba tak kena. Duit banyak pun hati tak tenang, tak ada gunanya kan. Sebab tu bila kita hidup ni, kita perlukan ketenangan nombor satu. Sebab ketenangan ni susah, tak boleh nak dijual beli. Ketenangan ni hanya akan kita perolehi kalau hati kita dekat dengan Allah. Ketenangan ni hanya akan kita dapat bila mana kita selalu berdamping dengan Allah. Kita jaga amalan kita, kita jaga hubungan kita dengan Allah, kita jaga hubungan kita sesama manusia. InsyaAllah tenang itu akan sentiasa hadir kepada orang yang sentiasa dekatkan diri dengan Allah. Andai kita semakin jauh daripada Allah, benda yang kita perlu perbetulkan adalah solat kita. Sebab manusia ni, kalau dia abaikan solat dia, kalau dia abaikan dan dia tak nak jaga amalan dia, sebab tu hidup dia serabut, dia tak akan tenang, hati dia gundah gulana, dia tak cukup makanan rohani. Contoh, nak dengar majlis ilmu pun tak suka. Ibarat bila kita dengar ceramah agama tu, dengar orang mengalunkan ayat Al-Quran pun kita rasa panas. Sebabnya hati kita sudah mati, hati kita terlampau busuk, hati kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang bila dia sentiasa rindukan Allah, dia selalu dengarkan ceramah agama, majlis ilmu, selalu dengar lantunan ayat Al-Quran ni, insya-Allah jiwa dia akan rasa, ya Allah, tenang sangat, dan kita akan rasa sesuatu kemenangan luar biasa, kepuasan di hati kita bahawa Allah sangat dakap erat hati kita. Sebab tu bila kita ada masalah, jangan kita buntu. Bila kita ada masalah, kita kena berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah yang mengizinkan masalah itu berlaku, dan caranya untuk kita selesaikan masalah tersebut adalah dengan cara turn back to Allah. Jaga solat kita, jaga ibadah kita, banyakkan sedekah, keluarkan zakat bagi yang berkemampuan. Dan insya-Allah kita, bila kita jaga hak-hak Allah, kita jaga hak-hak manusia, akan hadir ketenangan dalam diri kita yang kita tak akan dapat dekat mana-mana. Sebab tu orang yang tenang ni, bila ujian melanda ke, dia akan reda, dia akan sabar, dia akan serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tahu, aku hidup dekat dunia ni, aku hanya bersandar dan bergantung kepada Allah sahaja. Bukan aku bergantung kepada makhluk, bukan aku bergantung kepada suami, bukan aku bergantung kepada bos atau majikan, bukan aku bergantung kepada mak ayah aku. No. Kita hidup ni, kita manusia ni memang bergantung 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja.
Kita jangan mengharapkan manusia. Kerana kalau kita harapkan manusia, saat manusia tersebut mengecewakan kita, kita akan rasa pedih yang teramat sangat. Tetapi andai kita serahkan urusan harian kita hanyalah kepada Allah, kita bergantung sepenuhnya kepada Allah, insya-Allah. Kita ada ujian ke, kita ada musibah ke, ada apa-apa berlaku yang boleh menyebabkan hati kita berkecai ke, insya-Allah Allah akan cantumkan hati kita, membentuk sebuah sekeping hati yang baru. Sebab tu bila kita dilanda ujian, insya-Allah kita sabar. Kita sabar, kita tenang, dan insya-Allah jiwa kita akan menjadi jiwa yang selalu dekat dengan Allah. Sebab tu tenang itu menang. Kalau kita gelisah, jiwa kita akan resah. Jiwa kita akan kalah dengan segala tipu daya syaitan. Sebab tu bila ujian melanda, kita terus menangis berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun tak nak bangkit. Sebab tu bila kita dilanda ujian, menangis sekejap. Jangan kita menangis terlampau lama. Jangan kita menangis bertahun-tahun. Kita bangkit dan kita buktikan bahawa setiap ujian Allah ni adalah tanda Allah kasih kepada kita. Kita buktikan bahawa kita mampu untuk bangkit dan kita boleh bahagiakan anak-anak, isteri kita, suami kita, keluarga kita, mak ayah kita, insya-Allah. Sebab tu segala apa yang berlaku ni kita pandang pada sudut hikmah. Jangan kita menuding jari ke arah siapa-siapa, tetapi cek balik diri kita. Allah jadikan sesuatu tu, mungkin Allah nak tegur kita. Kadang-kadang kita tak tahu, rupanya diri kita yang banyak buat salah. Rupanya diri kita yang banyak buat dosa, sebab tu Allah turunkan ujian kepada diri kita. So jangan jemu-jemu untuk berubah, jangan jemu-jemu untuk bertaubat, sebab pintu taubat ni takkan sentiasa akan sentiasa terbuka selagi belum tibanya hari kiamat, insya-Allah. So selalulah bermuhasabah diri, merenung diri, sebab kita semua bukan sempurna. Dan pastikan setiap hari kita mesti melakukan improvement, penambahbaikan. Bukannya makin teruk, bukannya makin lemau, bukannya makin down, tetapi buktikan bahawa apa yang kita buat ni penuh dengan tindakan, penuh dengan perbuatan yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita tenang tapi kita tak buat apa-apa. Tetapi biarlah kita tenang, tetapi tenang yang ada tindakan. Move to action. Jangan kita lemau. Bina motivasi dalam diri kita untuk kita capai kejayaan yang lebih cemerlang di dunia dan juga akhirat. Kalau kita kejar akhirat, insya-Allah kita akan sentiasa dekat dengan Allah. Tetapi jangan kita kejar dunia semata-mata. Kelak akhirat akan semakin jauh daripada kita dan hidup kita tak akan aman, hidup kita tak akan bahagia. Tetapi kejarlah akhirat, insya-Allah kita akan merasai halawatul iman, kita akan merasai kebahagiaan sehinggalah menuju ke Jannatul Firdaus, insya-Allah. Okey, solah doakan agar anda semua sentiasa dalam rahmat kasih sayang Allah, sentiasa dalam perlindungan Allah, dan kita sentiasa diampunkan dan sentiasa berubah menjadi manusia yang lebih baik di masa akan datang, insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.